Oke guys, baru-baru ini negara kita sekali lagi menghadapi bencana banjir. Tapi banjir kali ini mungkin lain sedikit sebab kawasan yang terjejas ni boleh dikatakan kawasan yang jarang dinaiki air. Sebab dulu aku pernah tinggal dan studi untuk beberapa tahun di kawasan Shah Alam ini dan selama aku tinggal di sana tidak pernah lagi aku mengalami situasi banjir. Cuma guys, banjir pada kali ini ada kedengaran bunyi-bunyi yang tidak sedap yang mengatakan pasukan penyelamat dan kecemasan lambat sampai ke tempat kejadian. Ada viral beberapa video luahan hati mangsa-mangsa banjir ni yang menyatakan rasa kecewa terhadap respon dan kesiapsiagaan agensi-agensi penyelamat kita untuk membantu mereka keluar dari kawasan yang terjejas. Sampaikan ramai yang terkandas di atas bumbung rumah selama berjam-jam lamanya. Tapi guys, kita tidak mau bahas soal perkara ini. Kita serahkan kepada pihak yang berkaitan untuk memberi penjelasan kepada mangsa-mangsa banjir tersebut. Cuma guys, cerita kita pada hari ini memang berkait rapat dengan kegagalan satu-satu negara ataupun kerajaan dalam menangani situasi yang genting. Cerita ini juga berkaitan dengan sikap yang tidak bertanggungjawab pemimpin dan juga kesan rasuah kepada satu-satu negara. Jadi hari ini guys, kita mau cerita peristiwa ataupun tragedi tenggelamnya feri SeaWorld di Korea Selatan. So, let's go! Assalamualaikum dan welcome back. Nama aku Along bersama dengan Massive Production. So hari ini guys, kita mau cerita pasal satu tragedi yang berlaku di Korea Selatan yang membuatkan rakyat Korea Selatan ni marah dengan kerajaan mereka untuk bertahun-tahun lamanya. Peristiwa yang kita katakan ni adalah peristiwa tenggelamnya feri SeaWorld yang berlaku pada tahun 2014. Jadi tanpa buang masa guys, kita pergi kepada latar belakang feri tersebut. Jadi untuk pengetahuan kamu semua, feri yang tenggelam ni dinamakan feri SeaWorld yang di bawah seliaan satu syarikat yang bernama Chonghaejin Marine yang berpangkalan di Korea Selatan. Feri SeaWorld ni dia dibina pada tahun 1994 dan memulakan pelayarannya di negara Jepun pada tahun 1994 sehingga tahun 2012. Mengikut rekod, tidak pernah ada terjadi benda-benda buruk ataupun kemalangan sepanjang perkhidmatan feri ini di Jepun. Jadi pada tahun 2012, feri ini pun dibeli oleh syarikat Chonghaejin dan dibawa ke Korea Selatan. Jadi guys, masa syarikat Chonghaejin beli feri ini, dia ada buat pengubahsuaian terhadap struktur feri ini dengan menambah kabin penumpang dan meluaskan kawasan muatan kargo. Sebenarnya ubahsuai yang dibuat oleh syarikat Chonghaejin ini tidak melepasi standard keselamatan yang dipantau oleh Korean Register of Shipping ataupun pendeknya KR pada waktu itu. Tapi apa yang peliknya, feri SeaWorld ni dia tetap diberi kebenaran dan diberikan lesen untuk berlayar. Seterusnya kita tengok kronologi macam mana feri ini boleh tenggelam. Jadi guys, peristiwa feri SeaWorld ni dia berlaku pada 16 April pada tahun 2014 apabila feri SeaWorld ni membuat perjalanan daripada Incheon menuju ke Pulau Jeju dengan membawa 476 orang penumpang berserta anak kapal. Di mana 325 orang penumpang di dalam feri ini adalah pelajar sekolah dan juga guru-guru daripada Danwon High School yang tengah buat field trip ke Pulau Jeju. Jadi persoalan di sini guys, sebenarnya macam mana feri SeaWorld ni boleh tenggelam? Jadi dikatakan dalam laporan penyiasatan tragedi feri ini boleh tenggelam disebabkan dia membuat lencongan yang tajam ke kanan dan membuatkan feri itu hilang keseimbangan. Tapi sebenarnya itu bukanlah faktor utama. Sebenarnya ada 3 faktor utama yang mendorong kepada tenggelamnya feri SeaWorld ini. Yang pertama guys, dalam perjalanan feri SeaWorld daripada Incheon ke Pulau Jeju ni, feri ini membawa muatan keseluruhan sebanyak 3.608 tan. Sedangkan limit untuk feri ini membawa muatan adalah 976 tan sahaja. Jadi kalau kita kira-kira guys, dia bawa muatan 3 kali ganda lebih daripada muatan yang sepatutnya dia bawa. Kedua, feri ini tidak membawa air yang cukup di dalam ballast tank untuk membuatkan feri ini menjadi seimbang. Tapi kenapa syarikat Chonghaejin ni buat begitu? Dia buang sebahagian besar air daripada ballast tank tu untuk menampung muatan yang lebih yang dia bawa tadi.
Yang ketiga, semasa perjalanan tersebut, barang-barang yang banyak diorang bawa ni sebenarnya diorang tidak letakkan ataupun tidak susun dengan rapi. Maksudnya kereta-kereta, barang-barang yang diorang bawa tu tidak diikat dengan selamat. Jadi guys, apabila Ferris Sewell ni membuat lencongan yang tajam ke kanan, barang-barang muatan yang banyak tadi telah bergerak daripada kedudukan asalnya kepada satu side ferry tersebut dan membuatkan ferry tersebut hilang keseimbangan dan menjadi sengit guys. Pada waktu itu, kapten yang bertugas adalah Kapten Lee Jun-seok. Kapten kapal ni dia mempunyai 40 tahun pengalaman pelayaran guys. Jadi bila Ferris Sewell ni menjadi tidak seimbang, kapten telah mengeluarkan satu arahan kepada para penumpang untuk kekal berada di kabin masing-masing dan tidak bergerak ke mana-mana untuk mengelakkan perkara yang lebih buruk berlaku. Pada lebih kurang pukul 8.52 pagi, satu panggilan kecemasan pertama telah diterima oleh Korean Emergency Service dan telah disambungkan kepada Coast Guard ataupun pengawal pantai di kawasan Mokpo. 여기 우상실입니다. 왜 살리는데요? 배가 침몰되는 것 같아요. 배가 침몰해요? 여기 제주도 가고 있었는데 예. 여기 지금 배가 떨어져서 떨어진 것 같아요 지금. 잠깐만요. 자, 지금 타고 보신 배가 침몰한다는 소리예요? 아니면 옆에 있는 다른 배가 침몰한다는 소리예요? 배가 침몰해요. 위치 말해주세요. 위치 배가 어디 있습니까? 위치를 잘 모르겠어요 지금 여기가. 위치를 모른다고요? 거기 뭐 GPS 경위도 안 나오나요? 경도하고 위도? 배 이름이 뭡니까? 배 이름? 태월호요. 태월호. Panggilan pertama ni guys, dia bukan datang daripada kapten ataupun kru kapal, tapi dia datang daripada seorang pelajar yang bernama Choi Duk-ha. Dan buat pengetahuan kamu semua, Choi Duk-ha ni tidak berjaya menyelamatkan diri dan telah meninggal semasa tragedi ferry ini berlaku. Jadi guys, Coast Guard di kawasan Mokpo ni sudah maklum berkaitan dengan insiden yang berlaku. Cuma Coast Guard ni mempunyai satu masalah untuk mengesan kedudukan sebenar Ferris Sewell ini tenggelam. Sebabnya pemanggil pertama ni tidak dapat memberikan koordinat yang tepat. Sebab Choi Duk-ha ni dia seorang pelajar dan bukanlah seorang kapten ataupun kru kapal. Walau bagaimanapun, Coast Guard di kawasan Mokpo ni tetap menugaskan vessel yang bernombor 123 untuk mengesan kedudukan sebenar Ferris Sewell. Jadi guys, pada pukul 8.55 pagi barulah kru dan kapten kapal telah membuat panggilan distress ataupun panggilan kecemasan yang pertama kepada VTS di Jeju. Jadi kepada yang belum tahu, VTS ni dia stand kepada Vessel Traffic Service, ataupun dalam bahasa Melayunya kita boleh panggil dia sebagai pusat kawalan trafik laut lah. Lebih kurang macam tu lah. Macam juga di airport kita ada pusat kawalan trafik udara yang mengesan semua kedudukan kapal-kapal terbang ni supaya diorang tidak berlanggar. Sama jugalah case-nya macam mana kalau di laut. Jadi masa VTS Jeju ni menerima panggilan daripada kapten kapal, VTS Jeju ni telah memaklumkan perkara tersebut kepada Coast Guard di kawasan Jeju. Jadi Coast Guard di kawasan Jeju ni telah menghubungi Coast Guard di kawasan Mokpo untuk memberitahu perkara tersebut, dan mereka telah dimaklumkan bahawa vessel 123 telah keluar dan ditugaskan untuk mencari kedudukan Ferris Sewell. Pada time ni, barulah vessel 123 ni mendapat kedudukan sebenar Ferris Sewell. Lebih kurang pada pukul 9.06 pagi, satu lagi VTS di kawasan Jindo telah diberitahu berkaitan dengan insiden yang berlaku. Sebab kedudukan VTS Jindo ni sebenarnya lebih dekat berbanding dengan VTS Jeju. Jadi selepas itu panggilan itu diambil alih oleh VTS Jindo. Jadi guys, VTS Jindo ni dia telah menghubungi dua buah kapal yang kebetulan berada dekat dengan kedudukan Ferris Sewell. Dan satu daripada kapal tu telah mengesahkan dia ada visual dan mengatakan dia boleh nampak Ferris Sewell tengah sengit di lautan. Jadi VTS Jindo ni telah menghubungi Ferris Sewell pada pukul 9.10 pagi untuk bertanyakan keadaan semasa.
승강원들 어떻습니까? 승강원 지금 뭐 거의 움직이지 못하고 있습니다. 어떻게 해야 될까요? 지금 바다에 어디나 뭐 Pada time ni, kapten kapal belum lagi membuat keputusan sama ada untuk memberi arahan kepada para penumpang untuk memakai jaket keselamatan dan terjun ke dalam laut untuk menyelamatkan diri. Jadi guys, para penumpang tetap patuh dengan arahan kapten untuk tetap stay di dalam kabin dorang dan tidak bergerak ke mana-mana. Pada pukul 9.23 pagi, VTS telah mengarahkan seorang kru kapal untuk membuat pengumuman supaya penumpang memakai jaket keselamatan dan bersedia untuk membuat evakuasi. Tetapi malangnya kru tersebut memberitahu VTS bahawa PA sistem mereka telah pun rosak dan tidak berfungsi. Jadi VTS mencadangkan kepada kru kapal untuk bergerak masuk ke dalam kapal dan memberitahu penumpang satu persatu berkaitan dengan arahan tersebut. Tetapi malangnya arahan tersebut tidak pernah dipatuhi oleh kru kapal. Jadi pada pukul 9.25 pagi, VTS sekali lagi menghubungi kapten kapal dan bertanyakan tentang arahan yang terkini. Pada waktu ini, Kapten Ferry belum lagi membuat keputusan untuk mengarahkan semua penumpang untuk membuat evakuasi dan terjun ke dalam laut. Kapten cuma bertanya dengan VTS tentang misi penyelamat yang dibuat dan berapa tim yang datang untuk membantu mereka. Jadi VTS memberitahu Kapten bahawa vessel 123 dalam perjalanan dan akan sampai dalam masa 10 minit dan helikopter akan sampai dalam masa 1 minit. Tapi Kapten memberitahu VTS kalau penyelamatan menggunakan helikopter memang tidak cukup untuk menyelamatkan semua penumpang beliau. Dan kira-kira 10 minit kemudian, vessel 123 tiba di tempat kejadian. Tapi diorang terkejut sebab diorang tidak boleh nampak seorang pun penumpang ataupun kru yang berada di atas dek mahupun di lautan. 자, 잘 들으세요. 번쩍 해수과장인데요. 지금 3명 도착했죠? 예, 도착했습니다. 자, 사람들 보여 안 보여요? 사람들 하나 안 보이네요, 지금. 사람들, 아니, 바다에 사람들 한 명도 안 보여요? 사람들 그러면 바다에 뛰어내릴지 안 됐어요? 바다에 사람이 하나도 없습니다. Sebabnya semua penumpang masih lagi patuh arahan yang diberikan oleh kapten untuk stay di dalam kabin diorang dan tidak bergerak ke mana-mana. Tapi kamu tahu apa yang jadi selepas tu, geng? Lebih kurang pukul 9.47 pagi, didapati kapten dan kru kapal telah pun meninggalkan Ferry Seawall. Mereka ni antara orang yang pertama diselamatkan menggunakan bot penyelamat yang dilancarkan oleh vessel 123. Sedangkan arahan terakhir yang diberikan oleh kapten kepada penumpang adalah untuk stay di dalam kabin masing-masing dan tidak bergerak ke mana-mana. Dan akhirnya para penumpang yang patuh kepada arahan kapten ni tenggelam bersama-sama Ferry Seawall. Dan tragedi Ferry Seawall ni telah mengorbankan 304 nyawa dan 172 orang telah selamat termasuk kapten dan kru kapal. 250 orang yang terkorban tu adalah pelajar sekolah daripada Dunwon High School. Kalau kita dengar cerita ni, memang sebenarnya kita geram dengan tindakan kapten kapal yang tidak bertanggungjawab ni kan guys. Boleh dikatakan misi menyelamat Ferry Seawall ini adalah misi yang gagal guys. Sebabnya, untuk pengetahuan kamu, Ferry Seawall ni dia mengambil masa lebih kurang sejam ke 2 jam jugalah untuk tenggelam sepenuhnya. Tapi mangsa yang berjaya dikeluarkan dan diselamatkan pada waktu itu memang sangat sikit, kurang daripada separuh. Sebenarnya ini berlaku disebabkan oleh kelemahan kerajaan Korea sendiri dan juga kelemahan agensi-agensi penyelamat yang membuat penyelamatan pada waktu itu. Kalau kita tengok dalam cerita tadi, misi penyelamatan ni dia melibatkan satu vessel dan juga satu helikopter sahaja. Sebenarnya pihak kerajaan Korea ni dia tidak menggerakkan keseluruhan aset-aset ketenteraan ataupun penyelamatan diorang untuk bergerak ke tempat kejadian untuk membantu misi penyelamatan. Yang kedua guys, sebenarnya komunikasi daripada agensi-agensi yang menyelamat pada waktu itu memang sangat-sangat tidak efektif guys. Sebabnya kenapa? Diorang ni semua berkomunikasi di 3 channel yang berbeza sedangkan diorang ada di tempat kejadian yang sama. Ferry Seawall ni dia berkomunikasi direct kepada VTS Jindo untuk meminta bantuan.
vessel yang ada di luar dan bersebelahan dengan ferry Seawall ni telah dilantik jadi komander tempat kejadian tersebut. Dia pula berkomunikasi dengan Coast Guard HQ. Dan yang terakhir, helikopter yang terbang di atas diorang tu berkomunikasi direct kepada pejabat presiden diorang. Sebenarnya vessel 123 yang ditugaskan untuk buat penyelamatan tu sebenarnya perlu berkomunikasi direct kepada ferry Seawall untuk membuat satu koordinasi dan merancang evakuasi yang efektif. Tapi itu tidak pernah terjadi, guys. Lepas tu guys, pihak penyelamat ni pun masa dia sampai, diorang sepatutnya membuat pengumuman menggunakan pembesar suara kepada penumpang-penumpang yang masih berada di dalam feri itu untuk membuat evakuasi dan keluar daripada feri tersebut disebabkan kapten tidak lagi berada di dalam feri tersebut dan telah meninggalkan penumpang-penumpang tu tetap menunggu arahan di dalam feri tersebut. Apa yang paling sedih lagi guys, komunikasi dengan pejabat presiden memang bukanlah macam yang diharapkan guys. Pejabat presiden cuma meninggalkan pesan kepada Komisioner Coast Guard untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan pejabat presiden ni dia cuma minta video berkali-kali kepada pihak penyelamat yang berada di situ untuk dilaporkan kepada VIP. Kamu tengok ni footage rakaman suara diorang. 278호가 지금 영상이 안 나오는데 예? 다른 배 좀 연결해 주세요. ENG 카메라. 아, 예, 상학장입니다. 예, 청와대인데요. 예, 안녕하십니까. 그 영상 가지고 있는 해경 도착했어요? 아직 도착 못했습니다. 얼마 남았어? 지금 잠시만. 그 배가 빨리 가야 되는데. Dan sebenarnya guys, masa insiden ini berlaku, Korea Selatan mendapat dua tawaran untuk membantu mereka dalam misi penyelamatan. Yang pertama daripada Coast Guard negara Jepun dan kedua daripada USS Navy. Tapi apa yang dorang buat? Diorang tolak tawaran tersebut. Jadi memang nampaklah sebenarnya pihak kerajaan ni dia macam memandang ringan insiden yang berlaku. Mungkin diorang fikir diorang boleh handle sendiri. Sebenarnya yang banyak membantu misi menyelamat pada waktu itu ialah bot-bot nelayan yang kebetulan berada di sekitar situ. Jadi guys, misi mencari mayat-mayat mangsa yang terperangkap telah dibuat selama 3 bulan guys. Satu pasukan penyelamat yang dianggotai oleh penyelam yang terdiri daripada orang awam telah ditubuhkan untuk membantu pihak kerajaan mencari mangsa-mangsa yang tenggelam dan terperangkap bersama ferry Seawall. Tapi kenapa orang-orang awam yang turun menyelamat dan mencari-cari mangsa ni? Ini pun pihak kerajaan terpaksa meminta bantuan orang awam untuk mencari mayat mangsa sebab pihak kerajaan tidak mempunyai penyelam yang berpengalaman untuk menjalankan misi mencari mangsa yang terperangkap ini. Jadi dalam cerita ni ada beberapa key point lah yang kita boleh tengok sebenarnya menyumbang kepada berlakunya tragedi tenggelamnya ferry Seawall ni. Yang pertama, pihak Korean Register of Shipping ataupun dipanggil KR telah memberikan lesen dan juga kebenaran untuk ferry Seawall berlayar, sedangkan ubah sua yang dibuat oleh syarikat Chong Hae-jin itu tidak menepati standard keselamatan dan membuat kapal tersebut kurang stabil. Jadi setelah audit dibuat, rupanya dokumen yang digunakan semasa inspection kapal tersebut adalah dokumen yang palsu dan telah diubah suai, dan pegawai yang bertanggungjawab untuk meluluskan inspection kapal tersebut mengambil rasuah. Yang kedua, pemilik syarikat Chong Hae-jin ni sebenarnya dia tahu ferry Seawall ni membawa muatan yang berlebihan sebelum perjalanan ferry Seawall tu dibuat. Tapi apa yang dia buat? Dia tidak mengambil peduli. Senang kita cakap, dia lagi fikir dia punya poket lah daripada nyawa-nyawa yang dia bawa di atas ferry tu. Yang ketiga guys, dengan tempoh masa yang sangat panjang ferry Seawall tu ambil untuk tenggelam, pihak penyelamat tu mungkin boleh mengeluarkan lebih ramai lagi mangsa kalau diorang berkomunikasi dengan lebih efektif. Yang keempat, pihak kerajaan Korea Selatan ni pun diorang ni tidaklah mengambil serius benda yang berlaku guys. Diorang tiada pun menggerakkan aset-aset utama diorang untuk membantu penyelamatan. Dan untuk pengetahuan kamu semua, Presiden Korea cuma muncul di tempat kejadian 7 jam selepas terbaliknya kapal tersebut bersama dengan aset-aset tentera untuk memberi arahan.
Jadi guys, rakyat Korea nih dia memang marah lah dengan presiden ini dan dorang tanya di mana keberadaan beliau pada waktu kecemasan. Di mana dia masa rakyatnya tengah susah dan akhirnya dia mengaku dia tertidur pada hari kejadian sebab dia mengalami insomnia dan tidak boleh tidur pada waktu malam. Tapi apa yang paling aku geram nih sebenarnya sikap tidak bertanggung jawab kapten kapal dan juga kru kapal yang mengambil tindakan menyelamatkan diri mereka dulu sebelum mereka memastikan para penumpang telah pun keluar daripada feri tersebut. Yang paling sedih mungkin dari perspektif para penumpang nih, dorang disuruh tunggu di dalam kabin tuh untuk menunggu giliran diselamatkan dan akhirnya sebenarnya dorang telah ditinggalkan tanpa bantuan dan akhirnya telah terperangkap dan meninggal di tempat kejadian. Dan yang keenam, pihak kerajaan Korea ini pun sebenarnya telah menipu dalam laporan awal misi penyelamatan di feri Seawall ini dan mengatakan kepada media dan rakyat Korea ramai penumpang berjaya diselamatkan dengan alasan supaya rakyat tidak panik dan akhirnya pihak kerajaan telah menarik balik kenyataan tersebut dan meminta maaf kepada rakyat Korea. Jadi guys, insiden feri Seawall ni pun disiasat dan dibicarakan di mahkamah dan akhirnya kapten dan kru kapal telah pun dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup kerana meninggalkan tugas dorang sehingga menyebabkan kematian ramai nyawa. CEO syarikat Chong Hae-jin ni juga telah dihukum penjara dan pemilik syarikat Chong Hae-jin ni tidak hadir ke mahkamah selepas disaman dan akhirnya telah ditemui mati bunuh diri guys. Perdana Menteri Korea pada waktu itu pun telah meletak jawatan selepas 10 hari insiden feri Seawall ini berlaku. Jadi guys, rakyat Korea ni sebenarnya dia memang marah dengan presiden diorang. Diorang telah buat demonstrasi selama 5 bulan berturut-turut untuk mendesak presiden pada waktu itu untuk meletak jawatan dan akhirnya presiden itu telah dikeluarkan daripada ofis dan ditarik kuasanya setelah dibuktikan bersalah terlibat dengan skandal rasuah dan salah guna kuasa. 판관 전원의 일치된 의견으로 주문을 선고합니다. 주문, 피청구인 대통령 박근혜를 파면한다. Tapi selepas kejadian sebenarnya ada kematian tambahan yang direkodkan. 2 kematian telah direkodkan akibat bunuh diri. Kematian yang pertama direkodkan melibatkan timbalan pengetua Danwon High School. Timbalan pengetua ni dia ni sebenarnya guru pengiring yang bertanggung jawab untuk mengiring pelajar-pelajar ni dalam field trip dorang ke Pulau Jeju. Dan beliau terselamat dalam insiden ini dan 250 orang student beliau telah pun meninggal dunia. Oleh kerana beliau rasa bersalah, beliau telah mengambil tindakan untuk membunuh diri. Kematian kedua dia melibatkan seorang penyelam yang membantu pihak kerajaan menyelamatkan mangsa-mangsa yang terperangkap dan membawa naik mayat-mayat mangsa ke permukaan guys. Jadi guys, dikatakan penyelam ni dia mengalami trauma yang sangat teruk sebab banyak perkara yang dia dapat lihat semasa dia membuat misi menyelam dan mencari mayat-mayat tersebut. Dikatakan dia jumpa ada 2 orang student tengah berpelukan dan life jacket diorang diikat bersama-sama. Lepas tu dia jumpa di dalam satu kabin ramai student berkumpul untuk diorang hidup bersama-sama. Menurut keterangannya dia boleh nampak struggle para pelajar ni sebenarnya untuk teruskan hidup dan diorang masih menunggu bantuan dan akhirnya diorang dikhianat dan ditinggalkan tanpa bantuan guys. Jadi dia ni mungkin terbayang-bayang lah wajah-wajah mayat yang dia bawa naik ke permukaan tu sebab bukan sikit geng. 304 orang mayat yang diorang bawa naik ke permukaan daripada feri Seawall tu. Jadi selepas 2 tahun beliau telah pun membunuh diri akibat trauma yang sangat teruk. Jadi guys, kesimpulannya bagi aku sebenarnya para penumpang ni sebenarnya diorang bukanlah terbunuh masa feri Seawall tu terbalik dan tenggelam. Bagi aku diorang ni dibunuh daripada awal cerita lagi apabila feri Seawall ni walaupun tidak melepasi standard keselamatan, feri ini tetap diberikan lesen untuk berlayar. Jadi aku harap kamu semua belajar daripada insiden feri Seawall ni, jauhi rasuah dan rasuah ni sangat bahaya dan boleh menyebabkan kematian.
Jadi guys, sampai di situ sajalah video kita pada hari ini. So, terima kasih karena sudah menonton. Video kali ini memang agak panjang. Dan jangan lupa juga subscribe kepada YouTube channel kami dan follow Facebook page kami. Kita berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.